Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Varian Delta yang sangat mudah berjangkit dijangka menyumbang 90% kes baharu COVID-19 di rantau Kesatuan Eropah EU pada penghujung Ogos ini. Selain itu, negara anggota digesa meningkatkan kadar vaksinasi. Kesaan dibuat oleh Pengarah Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Eropah, Andrea Eamon. Ia susulan amaran Rusia mengenai kemungkinan kes meningkat dengan mendadak berikutan kes vaksinasi yang rendah. Jelas Eamon, meskipun varian Alpha mendominasi kes jangkitan di EU, perkara itu dijangka berubah. Kemungkinan varian Delta akan merebak dengan lebih pantas pada musim panas ini, terutama dalam kalangan orang muda yang tidak divaksin. Brazil merekodkan kes harian COVID-19 tertinggi menurut Kementerian Kesihatan. Sebanyak 115,228 lagi kes dilaporkan dalam tempoh 24 jam lepas. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negara itu kini telah melebihi 18.17 juta. Angka kematian turut meningkat kepada 507,109 selepas 2,392 kematian baharu dicatatkan. Masalah yang berlaku di kilang pengeluaran vaksin Sputnik V di selatan Rusia telah diselesaikan. Perkara itu dimaklumkan oleh Moskow. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengenal pasti 6 masalah semasa lawatan ke kilang Pharma Standard Ufa Vitamin dari 31 Mei hingga 4 Jun lalu. Antaranya isu pemantauan dan kawalan operasi. Vaksin yang dibangunkan oleh Institut Kajian Gamaleya itu telah diguna pakai di 40 buah negara. Sementara itu, individu yang mengalami radang jantung selepas pengambilan dos pertama vaksin jenis mRNA diminta menangguhkan dan mendapatkan nasihat doktor sebelum mengambil dos kedua. Langkah itu diputuskan dalam mesyuarat pakar kesihatan Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit CDC Amerika Syarikat. Bagaimanapun, secara keseluruhan, manfaat vaksin tersebut melebihi risiko. Sehingga 11 Jun lalu, lebih 50 juta dos vaksin yang dibangun menggunakan teknologi mRNA iaitu Pfizer dan Moderna telah diberikan kepada golongan berusia 12 hingga 29 tahun di Amerika Syarikat. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB serta beberapa negara mendesak Rusia membenarkan satu-satunya pintu masuk ke Idlib, Syria, terus dibuka kepada misi bantuan kemanusiaan antarabangsa. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata, anggota Majlis Keselamatan perlu mencapai konsensus untuk melanjutkan setahun lagi tempoh kebenaran misi bantuan kemanusiaan melintasi pintu sempadan berkenaan. Sejak awal tahun ini, Rusia, sekutu kuat Syria, secara jelas menentang untuk terus memberi kebenaran kepada konvoi PBB memasuki Idlib. Selasa lalu, kira-kira 30 negara menghantar surat kepada Guterres dan Majlis Keselamatan mendesak agar tempoh kebenaran itu dilanjutkan daripada tarikh akhir 10 Julai ini. Dalam perkembangan lain, perwakilan tertinggi EU bagi hal ehwal luar Josep Borrell menyifatkan situasi di Tigray Habsyah ketika ini sebagai mengerikan. Hak asasi manusia dicabuli manakala kekejaman dan keganasan berlarutan. Tegas Borrell, sudah tiba masanya bagi dunia bangun dan segera mengambil tindakan untuk menangani krisis berkenaan. Kenyataan itu dikeluarkan susulan serangan udara yang mengorbankan puluhan nyawa dan mencederakan penduduk di sebuah pasar di Pekan Togoga, utara Tigray. Borrell turut mengulangi gesaan agar gencatan senjata dikuatkuasakan segera di Tigray. Bola sepak Euro 2020, Portugal, Jerman dan Sepanyol mengisi slot 16 pasukan terbaik. Portugal juara edisi 2016 terikat 2-2 dengan juara dunia Perancis dalam aksi terakhir kumpulan F, namun mara selaku pasukan di tangga ketiga. Perlawanan di Budapest itu menyaksikan Cristiano Ronaldo menyempurnakan 2 sepakan penalti sekaligus menjaringkan gol antarabangsanya ke-109, menyamai rekod sepanjang zaman milik bekas penyerang Iran Ali Diaye. Jerman turut mencatat keputusan seri 2 sama dengan Hungary untuk mara selaku naib juara kumpulan F.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.